Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 920. Antara paparan utama. Yang cirit-birit Kerajaan Perikatan Nasional. Kibar bendera putih usaha terakhir. Kenapa pemimpin PAS sentap? Parti mana bawa tim Milo dan lupa daratan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah fenomena yang tidak pernah berlaku di negara ini apabila Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dimasukkan ke hospital kerana diserang diarrhea, warganet tidak melahirkan rasa simpati. Sebaliknya, ramai melancarkan troll dengan menggunakan hashtag PM Cirit, Kerajaan Cirit dan sebagainya. Itulah manifestasi rakyat memerhati. Namun persoalan tentang kesihatan Mahyadin menimbulkan isu baharu tentang siapa pengganti beliau. Hashtag Kerajaan Cirit menyiratkan tentang perasaan rakyat yang sudah tidak tahan dengan usaha kerajaan untuk membawa Malaysia keluar dari COVID-19. Nampaknya pakej ekonomi pemulih tidak mampu memulihkan imej PM ke-8 dan kerajaan PN yang terus menjunam, ujar Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Puan Zarkashi di Facebooknya. Beliau mengaitkannya dengan tindakan rakyat menaikkan bendera putih. Apapun Kerajaan Perikatan Nasional lakukan sudah tidak menjadi, sudah terlambat. Kalau semakin banyak bendera putih naik, ia juga sindiran tajam kepada PM8. Elok PM8 sediakan pelan peralihan kuasa biar Parlimen tentukan, tegasnya. Menurut beliau, tidak wajar kuasa Putrajaya itu diserahkan kepada individu dalam bersatu. Menyentuh mengenai perkara yang sama, bekas pegawai khas Datuk Seri Najib Razak, Isham Jalil berkata apa yang patut dirisaukan ialah bilangan jangkitan COVID-19 yang kembali naik kepada 6,276. Hari ini satu dunia cerita berkenaan Perdana Menteri Malaysia cirit-birit. Yang pejabat Perdana Menteri jadikan punca cerita satu kes cirit-birit sindirnya. Beliau menasihatkan supaya kejadian yang menimpa Perdana Menteri itu tidak perlu diwar-warkan satu dunia. Lain kali tak perlulah buat kenyataan rasmi umum Perdana Menteri kena cirit-birit kepada satu dunia dan jadi bahan. Tak perlu terkenalkan negara kita dengan sebab yang salah, seriously, tegasnya. Setiausaha Agung Pakatan Harapan Datuk Seri Safruddin Nasution pula mengaitkan kejadian tersebut dengan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah yang bertegas agar Parlimen bersidang sebelum 1 Ogos. Semalam Yang di-Pertuan Agong titah 2 speakers menghadap. Pagi ini, Rabu, Perdana Menteri sepatutnya menghadap sebelum mesyuarat. Perdana Menteri tak jadi menghadap dan dimasukkan ke hospital akibat cirit-birit. Kabinet pun tangguh, semoga cepat sembuh, katanya dalam satu hantaran di Facebook Rabu lalu. Sebelum itu, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun dititah menghadap Yang di-Pertuan Agong ke istana. Menurut mereka, Yang di-Pertuan Agong bertegas dengan titah baginda dan Raja-Raja Melayu bahawa Parlimen mesti bersidang sebelum proklamasi darurat tamat pada 1 Ogos. Kedua-dua Yang di-Pertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat serta timbalan-timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan telah menyatakan komitmen dan kesediaan penuh Parlimen Malaysia untuk mengadakan persidangan Parlimen seperti yang dititahkan oleh Baginda Tuanku. Titah Yang di-Pertuan Agong pada majlis menghadap tersebut juga telah dimaklumkan kepada Perdana Menteri dan adalah dicadangkan kepada Perdana Menteri agar satu persidangan khas diadakan sebelum 1 Ogos 2021 mengikut peruntukan-peruntukan undang-undang sedia ada menurut kenyataan itu. Setelah dititah untuk menghadap supaya membuka Parlimen, tiba-tiba kecoh satu dunia, Perdana Menteri kena cirit-birit. Tidak hairan ia menjadi bahan.
Menurut pakar-pakar kesihatan, anxiety atau kegelisahan boleh mengakibatkan masalah sistem pencernaan dan menyebabkan cirit-birit. Apabila anda cemas, hormon dan isyarat dari otak memasuki saluran pencernaan menyebabkan ketidakseimbangan kimia yang boleh mengganggu pencernaan yang menyebabkan cirit-birit dan gejala gastrointestinal yang lain. Nah, itukah masalahnya? Tetapi sebenarnya yang cirit-birit itu ialah Kerajaan Perikatan Nasional kerana dilanda kegelisahan setelah apa yang dirancang semua tak menjadi. Yang di-Pertuan Agong pun enggan mengikut terunjuk gerombolan tebuk atap ini selain tersalah makan duit pembayar cukai yang tidak memilih mereka untuk menerajui Putrajaya. Semoga Perdana Menteri tebuk atap cepat sembuh kerana tiada lagi alasan untuk menangguhkan sidang Parlimen. Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor dalam satu kenyataan melahirkan keprihatinan dan perasaan simpati yang mendalam terhadap penderitaan dan kepayahan hidup yang dihadapi oleh sebahagian rakyat akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia ketika ini bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, beliau tidak bersetuju dengan cadangan mengibar bendera putih sebagai usaha menzahirkan kesusahan hidup yang dihadapi untuk menagih bantuan. Jabatan ini beranggapan bahawa tindakan sebegini tidak wajar dilakukan kerana ia mencerminkan sikap berputus asa dan mengalah terhadap situasi yang dihadapi. Bagi umat Islam khususnya, perlulah memahami bahawa sikap berputus asa dan mudah mengalah kepada kesusahan dan kesempitan hidup adalah dilarang. Seorang yang mudah mengalah kepada kesusahan dan berputus asa dalam menghadapi ujian hidup menunjukkan kepada kelemahan iman dan tiada keyakinan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tegasnya. Menurut beliau, pihaknya berpendapat masih banyak cara lain untuk mendapat bantuan bagi mengatasi kepayahan hidup golongan yang terjejas pendapatannya dalam tempoh PKP. Bagaimanapun, Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Luqman Abdullah nampaknya berbeza pendapat mengenai perkara tersebut. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dalam Irsyad Al-Fatwa siri ke-588, Hukum Kibar Bendera Putih untuk meminta bantuan, berkata, hukum menggunakan bendera putih sebagai cara untuk meminta bantuan ketika kesusahan bergantung kepada perspektif kita melihat perkara tersebut. Jika perbuatan itu atas dasar membantu mereka yang memerlukan dengan cara memudahkan pihak yang ingin memberi bantuan dan mengenal pasti pihak yang dalam kesusahan, maka ia boleh dilaksanakan. Sebaliknya, jika kita lihat itu sebagai mengaibkan diri sendiri, maka wajar dielakkan. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, meminta bantuan ketika kesusahan tidak dilarang di dalam Islam. Bahkan mereka yang mampu dari segi harta mencari orang-orang yang susah dan fakir miskin untuk diberi bantuan. Namun, kebanyakan orang memilih untuk memendam keresahan dan berdiam diri. Hal ini sangat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Maksudnya, pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Jelas Allah Maha mengetahui walaupun bendera putih belum dikibarkan. Justru mereka berbeza dengan golongan yang cukup anggota tetapi meminta-minta di atas jambatan atau ketika kita sedang makan di kedai. Sudah tentu perbuatan meminta-minta walaupun keperluannya sudah mencukupi itu dilarang oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang meminta harta daripada orang lain dengan niat untuk memperbanyakkan hartanya, maka dia sebenarnya meminta bara api neraka. Oleh itu terpulanglah pada dia untuk meminta sikit atau banyak. Riwayat Ibnu Hibban. Namun, menurut Mufti dalam keadaan memaksa dan tersepit, meminta bantuan adalah perkara yang wajar dan tidak termasuk dalam larangan meminta-minta yang dinyatakan. Islam menggalakkan umatnya untuk mengambil berat terhadap masyarakat sekeliling, terutamanya jiran tetangga. Ini kerana asas keimanan seorang mukmin adalah sifat tolong-menolong sesama jiran yang dalam kesusahan. Sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, tidaklah seseorang itu dianggap orang beriman yang mana dia dalam kekenyangan dan dalam masa yang sama, jiran sebelahnya kelaparan. Riwayat Al-Baihaqi. Dalam kesimpulannya, rencana berkenaan menyebut suasana pandemik sekarang ini adalah berbeza dan di luar dari kebiasaan yang pernah kita hadapi. Terdapat ramai pihak yang hidup ditimpa kesusahan dengan pelbagai bentuk masalah melibatkan pelbagai latar belakang. Oleh itu, tidak sepatutnya sebarang isu yang berkaitan dengan bantuan dan meminta bantuan dipolemikkan.
Bagi yang ingin membantu, tanamkan keikhlasan dalam hati untuk membantu. Manakala bagi yang memerlukan bantuan pula boleh memohon bantuan mengikut kaedah yang dirasakan selesa dengan cara masing-masing. Apa yang penting, tunjukkan akhlak dan perilaku yang mulia di semua keadaan. Carian Jom Channel mendapati mereka yang mengibarkan bendera putih bukan atas dorongan untuk meminta-minta atau malas. Mereka sebenarnya sudah berusaha sedaya upaya untuk bangun membela keluarga dalam keadaan kehilangan pendapatan akibat PKP. Justru bantulah jika kalian mampu membantu. Kerajaan Negeri Kedah dilaporkan tidak mengiktiraf penggunaan bendera putih oleh individu di Negeri Kedah sebagai tanda memerlukan bantuan makanan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan. Menteri Besar Muhammad Sanusi Madno berkata pihaknya hanya menyalurkan bantuan makanan kepada individu yang membuat aduan secara rasmi melalui panggilan telefon di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB seluruh daerah di negeri berkenaan. Kita telah edarkan nombor telefon PKOB setiap daerah dan nombor telefon Pusat Khidmat Wakil Rakyat untuk orang ramai hubungi bagi mendapatkan bantuan makanan. Sekarang ini kita ada kemudahan aplikasi media sosial seperti Facebook dan WhatsApp serta pesanan mesej. Individu yang perlu bantuan boleh menghubungi PKOB untuk bantuan makanan tanpa mengibar bendera putih. Katanya seperti dipetik utusan online. Muhammad Sanusi mendakwa penggunaan bendera putih itu merupakan salah satu propaganda politik untuk membina persepsi kerajaan gagal dalam kalangan masyarakat. Saya sudah kata banyak kali ia adalah propaganda politik yang mencerminkan persepsi kerajaan gagal. Sebenarnya kerajaan sedang menangani pandemik COVID-19 ini dengan baik, tegasnya. Beliau memberitahu kerajaan telah menyediakan saluran rasmi yang boleh digunakan oleh rakyat dan mereka akan dibantu tidak mengira fahaman politik. Sementara itu, Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Khairuddin Amar Razali dalam satu hantaran Facebook berkata, rakyat saya di Kuala Nerus tidak perlu angkat bendera putih. Hubungi sahaja pasukan kerja saya, cukuplah pasukan kami mengetahui kesusahan anda. Tugas anda ialah meminta bantuan apabila diperlukan dan tugas kami ialah membantu anda. Terkini kami telah menerima sebanyak 7,300 permohonan bantuan dalam masa sebulan Jun ini dan sebanyak 5,810 telah menerima bantuan mereka menerusi JPKK masing-masing. Dalam hantaran tersebut, beliau menyertakan sekali nombor telefon bimbit individu yang boleh dihubungi. Adakah ini propaganda politik? Nampaknya itulah yang dijajah oleh pemimpin PAS yang kini berada dalam kerajaan gagal setelah berjaya menebuk atap dan beraksi sebagai kera mengambang. Bagi yang lupa, kera mengambang ialah istilah yang digunakan oleh Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk mereka yang melompat parti. Itulah sebenarnya yang berlaku di Kedah yang membolehkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Mukhlis Mahathir jatuh dan Sanusi diangkat sebagai penggantinya. Dan pada itu, Ketua Wanita Amanah Awan Aiman Atirah berkata, siapapun individu yang mencetuskan idea untuk mengangkat bendera putih itu tidak penting. Sebaliknya, ia perlu dilihat bagaimana usaha tersebut digerakkan. Aiman menyifatkan bahawa kempen mengibarkan bendera putih itu merupakan usaha keras yang digerakkan rakyat dan Amanah menyambut baik inisiatif tersebut atas dasar menyedari kesan buruk yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Awan tidak mahu ambil kredit tetapi gembira dengan kempen rakyat ini di mana Amanah bersama-sama menjalankan kempen membantu rakyat dalam konteks angkat bendera putih sebagai tanda solidariti kita. Ini satu mesej kepada kerajaan bahawa berlaku kegagalan dari sudut urus tadbir. Apatah lagi apabila mereka buat total lockdown tanpa pakej bantuan. Masuk minggu ketiga baru nak umum pakej bantuan. Katanya dipetik Malaysia Deadline. Atirah menasihatkan agar mereka yang sedang kesusahan untuk tidak menanggung sendirian dan tidak sesekali malu mengangkat bendera putih kerana ada dalam keluarga mereka yang perlu diberi makan. Walaupun dikecam oleh beberapa pemimpin PAS, kempen tanda pagar bendera putih terus mendapat perhatian beberapa perniagaan dan NGO. Antara yang terawal tampil untuk menyertai kempen ini termasuk Pasaraya 99 Speedmart, VIT Restoran Mama VG, Cafe Tanah Aina dan beberapa NGO tanpa mengira sempadan politik. Itulah sifat terpuji rakyat Malaysia yang peduli terhadap kesukaran yang dialami oleh mereka yang terkesan dengan PKP. Bagi wakil rakyat PAS yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam, fikirkan persoalan ini dengan jujur. Bagaimanakah rakyat YB mampu menghubungi PKOB maupun JPKK jika kredit telefon bimbit pun sudah kering? Kalaupun mereka ada sedikit wang, ia lebih diperlukan untuk membeli makanan untuk anak-anak berbanding dengan menambah kredit untuk menelefon pembantu YB yang belum tentu berjawab. Pernahkah dapur YB yang begitu lantang mengecam kempen bendera putih ini tidak berasap dan anak-anak hanya diberi makan biskut kering? Kalian menerima gaji dan allowance puluhan ribu setiap bulan, mampu berjalan ke sana ke sini dengan kereta mewah, tetapi hanya mampu memperlekeh usaha pihak lain yang mencari jalan kreatif dan berkesan untuk mengenal pasti golongan yang memerlukan. Jika kalian tidak dapat membantu, janganlah kecam pihak lain yang bersedia untuk membantu.
kenapa pemimpin PAS sentap dengan bendera putih? Siapa yang berpropaganda sebenarnya? PAS tak tahu malu, derhaka dan biadab secara berterusan, kata Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu, Datuk Raja Kamarul Baharin Shah. Menurut beliau, PAS hari ini sudah tidak seperti dahulu sehingga rakan-rakan dari kalangan NGO yang dahulu cukup akrab dengan PAS seolah-olah sudah tidak mengenali parti itu lagi. Kawan-kawan lama seperti Ummah, PPIM dan Ikram sebagai contohnya dan beberapa lagi dari kalangan NGO Islam telah mengeluarkan kenyataan kekecewaan mereka yang amat sangat bahawa PAS telah hilang hala tuju dan kesungguhan perjuangan yang sudah hanyut. Prinsip perjuangan pun entah ke mana, kata Raja Baharin dalam satu kenyataan. Raja Kamarul merujuk kepada tindakan PAS yang menggunakan nama 440 NGO Islam yang kononnya bersama parti itu. Apabila hendak mengenakan tekanan kepada Majlis Raja-Raja supaya tidak meminta Parlimen bersidang dan supaya darurat diteruskan, beberapa nama NGO Islam yang tidak tahu menahu pun dimasukkan dalam senarai 440 NGO Islam yang kononnya bersama PAS. Inilah caranya PAS memperalatkan sahabat NGO Islam tanpa malu atau prinsip persahabatan yang baik. Beliau melihat Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan lupa jasa Raja-Raja Melayu kepada parti itu, sementara rakyat yang menyokong PAS selama ini juga semakin hari semakin dijauhi dan dilupakan. Pengerusi Amanah Terengganu itu juga menyelar sikap Taqiyuddin yang juga Menteri Undang-Undang kerana berlakon tidak faham titah untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bersidang secepat mungkin sambil ketawa kecil. Kata Raja Kamarul, 8 negeri termasuk negeri kerajaan yang diterajui DAP telah bersetuju untuk mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri. Namun, 3 negeri yang diterajui oleh PAS iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah terus membisu. Ini menunjukkan sikap jelas biadab dan angkuhnya PAS, ujarnya. Beliau juga membangkitkan bagaimana PAS semasa miskin dan perlukan wang, rakyat miskin di kampung diminta mengisi tin-tin Milo di ceramah PAS. Menurut Raja Kamarul, ada yang memberi wang dan ada yang dengan ikhlas membuka cincin dan gelang di tangan untuk mengisi tin Milo tersebut. Hari ini, PAS telah kaya raya dan menjadi kerajaan Malaysia serta negeri dan boleh memperlekehkan rakyat yang susah kebuluran kerana mereka menggantung bendera putih untuk meminta bantuan makanan dan wang. Setelah Esko PAS Kelantan menaiki kereta Mercedes mewah, rakyat diminta memadai mandi sungai dan telaga sementara ada makcik terpaksa makan biskut selama 3 hari semasa PKP COVID-19 tanpa bantuan. Rakan NGO Islam diperalatkan dan disisihkan. Rakyat kampung yang mengisi tin tabung Milo dengan wang semasa PAS susah diperlekehkan, dakwa beliau. Raja Kamarul menyifatkan PAS derhaka dan biadab kepada Raja-Raja Melayu yang suatu hari dahulu menyelamatkan nama dan identiti parti itu daripada diharamkan oleh Barisan Nasional. Mungkin pemimpin PAS pura-pura lupa perkara ini kerana setelah menjadi kerajaan telah lupa daratan dan tidak lagi tahu mengenang budi atau sekurang-kurangnya tunjuk sedikit hormat sebagai kerajaan Melayu Islam. Bagaimanapun, beliau percaya Raja-Raja Melayu akan tetap ingat dan akan berwaspada wajah jelek PAS sebenarnya ketika parti itu memegang kuasa. Daripada Raja-Raja yang memerintah negeri dan negara kepada NGO Islam sahabat seperjuangan, sehinggalah ke rakyat di kampung yang mendagangkan cincin di jari untuk tabung PAS. Wajah baharu PAS yang ditunjukkan hari ini tidak mudah untuk dilupakan. Wajah pemimpin PAS yang kelihatan begitu gelap air mukanya hari ini bermula dari sikap kacang lupakan kulit di mana mereka yang membantu PAS dilupakan dan dipelekehkan. Beliau berkata hari ini PAS hanya boleh berhujah kosong tentang konsep kerajaan Melayu Islam yang hanya wujud di atas kertas. Di mana Melayunya kalau tidak langsung menunjukkan sedikit hormat atau segan silu kepada Raja-Raja Melayu sendiri, tetapi dalam masa yang sama menyuruh bangsa lain menghormati institusi Raja-Raja. Di mana Islamnya kalau nama rakan-rakan NGO Islamnya diperalatkan melalui satu pembohongan di siang hari tanpa pengetahuan dan izin mereka semata-mata untuk memenuhi kerakusan nafsu semata-mata untuk berkuasa, soal Raja Kamarul. Beliau berkata dahulu PAS menghadik pihak lain yang membuka mulut sedikit sahaja pun sebagai penderhaka. Hari ini PAS bukan hanya setakat menderhaka tetapi berlaku biadab berterusan. PAS telah lupa daratan dan hanyut di laut kekuasaan. Inilah wajah sebenar PAS hari ini, tegas Raja Kamarul. Segala-galanya demi ghanimah dan kuasa yang diperolehi menerusi kerja tebuk atap yang didakwa PAS mengikut lunas-lunas demokrasi sedangkan sebenarnya ia mengikut Machiavelli. Jangan ingat rakyat bodoh, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.